Kampung Tungku. Silakan, Kampung Tungku. Baik. Ya, terima kasih Puan Timbalan Speaker. Kampung Tungku juga ingin berdiri dan mengucapkan syabas kepada Kerajaan Negeri Selangor kerana akhirnya kita telah dapat membentangkan rang undang-undang pindahan ini terhadap enactment penternakan babi yang akan kita bahas, yang sedang kita bahas sekarang. Puan Timbalan Speaker, apa yang saya ingin bangkitkan di sini ialah saya masih ingat pada tahun 2008 apabila isu penternakan babi secara berpusat dicarangkan untuk diadakan di Kampung Tumpuk di Kuala Langat. Pihak pembangkang pada masa itu cuba menggunakan isu ini sebagai satu isu politik untuk mendapat political mileage. Dan pada masa sekarang apa yang saya lihat ialah penduduk pun semakin matang, sehinggalah Kerajaan Negeri Selangor ini juga ingin menunjukkan hasrat daripada kerajaan untuk membentangkan satu pintaan demi melindungi keadaan semula jadi di mana-mana kawasan yang terlibat dalam penternakan babi ini, khususnya penternakan babi secara berpusat yang bakal dijalankan di Kuala Langat ini. Puan Timbalan Speaker, apa yang saya ingin bagikan ialah kita harus berbicara dengan hati yang tenang, dengan fikiran yang waras, dan bukan selalunya kita hendak mencuba menggunakan forum ini untuk mendapatkan political mileage. Saya tidak berbuat begitu. Saya percaya rakan-rakan saya dari Pakatan Rakyat juga tidak berbuat begitu. Apa yang kita nak lakukan ialah sama ada babi ini haram ke halal, boleh dimakan oleh Muslim atau tidak, itu isu lain. Yang penting sekarang ialah penternakan babi selama ini tidak dikawal dan ianya telah menyebabkan pencemaran alam sekitar yang begitu teruk. Saya tidak pernah pergi ke Kampung Tumpuk, tetapi dari gambar-gambar foto yang saya nampak 2 tahun yang lalu, keadaan ataupun kebincangan penternakan babi pada masa itu yang mengotorkan sungai, mendatangkan bau-bau busuk adalah amat tidak boleh diteruskan lagi. Saya setuju supaya undang-undang ini ataupun enactment ini diperketatkan. Bukan saja untuk pertama menjaga dan melindungi alam sekitar, tetapi juga yang kedua dari segi wang ringgit. Kita perlu mengadakan satu kawasan penternakan babi secara berpusat supaya kualiti daging yang dihasilkan itu boleh dijadikan sebagai satu sumber pendapatan kepada rakyat dan Kerajaan Negeri Selangor. Saya baru saja mencari terms intensive pig farming daripada Wikipedia. Sama ada Wikipedia ini betul atau tak betul saya tak pasti. Tapi saya difahamkan pasaran daging babi ini mencecah beberapa bilion ringgit di luar negara. Ini saya kurang pasti sama ada benar ke tidak, tetapi ini menunjukkan bahawa pasarannya memang ada. Dan sini saya ada satu petikan daripada seorang blogger yang amat dikenali ramai, iaitu Dr. Muhammad Rafiq Khan, yang menulis tentang fikirannya di dalam Rights to Write at WordPress, yang mengatakan bahawa memang isu babi ini dahulu kalanya telah sengaja dibesar-besarkan dan dipolitikan. Seperti apa yang dinyatakan oleh rakan saya dari Meru, memang dalam kitab suci Al-Quran tidak dinyatakan langsung tentang pengharaman makanan babi ataupun penternakan babi oleh bukan Muslim. Malahan tulisan oleh Dr. Rafiq ini juga mendapati bahawa di luar negara, di St. Louis, United States of America, yang juga dikenali sebagai the pork capital of the world, di sana terdapat mereka yang peternak babi yang oleh golongan Muslim, bukan untuk makanan mereka sendiri, tetapi digunakan untuk menjana keuntungan. Bayangkan, ini berlaku di luar negara. Muslim di luar negara, di Cambodia, terdapat Melayu campak yang merupakan strong Muslim. Mereka menternak babi di bawah rumah mereka, tetapi mereka tidak makan. Tetapi mereka bijak kerana mereka menjual daging babi ini untuk keuntungan.
negara China mempunyai populasi yang cukup besar dan ini adalah satu sumber ekonomi yang besar. Boleh dikatakan setiap orang Hans memakan daging babi. Orang Eropah, orang putih memakan daging babi. Dan ini juga merupakan satu pasaran yang cukup besar. Bayangkanlah rakan-rakan saya, kalaulah kita negeri Selangor, kampung Tumpuk boleh dijadikan satu pusat penternakan babi yang dapat menghasilkan daging babi yang berkualiti tinggi di bawah akta ini. Oleh kerana kita ada kawalan akta yang lengkap seperti ini, kita akan menjana pendapatan yang begitu banyak. Dan saya mengesa supaya kepada kerajaan negeri pada masa yang akan datang, saya pasti Kesatuan Eropah, European Union sudah mempunyai piawaian mereka sendiri tentang penternakan babi. Kalau boleh pada masa depan kita merujuk kepada standard mereka dan kita terapkan permintaan ataupun standard mereka ke dalam akta ini, supaya akta ini akan menjadi lebih lengkap dan bertaraf dunia. Jadi itulah saranan saya mengucapkan syabas kepada kerajaan negeri kerana telah memulakan langkah pertama yang bijak. Sekian, terima kasih. Terima kasih.